إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف قدس الله سره. Maka adalah maksud yang dikehendaki itu bahawa adalah bersamaan, hanya mana fakat itu, mana jangan berlebihan dalam mana farah dan dalam tegah, dalam puji, dalam puji dan tegah. Itu tanda ikhlas ana istiwa'ul madhi wal zammi minal ammah. Istiwa'uz zammi wal madhi minal ammah. Mana sama bagi seorang tadi, ialah bila orang puji dengan orang cela dia tak ada apa-apa, tidak memberi kesan dalam qalbi orang yang betul siddiq hati dengan Tuhan akan pujian manusia dalam perjalanan untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Di antara rukun besar dia minat, seronok, dia tidak dikenali orang itu. Kena ada tak dalam kalbi kita ada benda. Kita tidak minat, kita dikenali. Ya, kalau kita minat, kita dikenali habis. Pasal ya, kita lebih minat, kita tidak dikenali. Bahawa dia betul siddiq hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahibul haqiqah ghaba anil khalaq bisyuhudil malikil haq wa faniya anil asbab bisyuhudil musabbibul asbabi. Orang yang duduk dalam makam hakikat sebenarnya, dia tahqiq dalam ma'rifah dengan Allah Ta'ala. Ghaba anil haq, lenyap makhluk daripada batin hatinya. Dengan sebab apa? Bisyuhudil malikil haq, dengan sebab dibukakan Allah Ta'ala musyahadah qalbi dia dengan Tuhan, kelazatan, kemanisan, kedahsyatan musyahadatul haq. Masya Allah, lenyap yang lain kan. Ya, kecantikan Nabi Yusuf aja sampai orang kerat tangan tak perasan itu Nabi Yusuf. Ini bukan Nabi, ini Allah Ta'ala Khalik, bukan makhluk. Sebab tu kalau dia tajalli dia habis kan. Ya, wa faniya anil asbab, dan lenyap asbab. Sebab apa? Bisyuhudil musabbibul asbab, kerana dia musyahadah akan yang menjadikan sebab. Siapa? Huwallahu Ta'ala. Itu mana hakikatul ikhlas, dia duduk situ. Hakikatul ikhlas, dia duduk pada mana dan lenyap. Ya, sebab disuruh kita lenyapkan. Qayyib nazaral khalqi ilaik bin nazarillahi ilaik wa ghib an ikbalihim alaika bi syuhudi ikbali ilaik. Ghayyib nazaral khalqi, buangkan pandangan makhluk dalam kalbi kamu. Dalam hati kita ni buang. Jasad tak pun kan, jasad dengan makhluk tak pun. Ini perjalanan ahlillah, iaitulah yang mencontohi sunnah ruhani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, iaitulah abdanuhum ma'al khalaiq wa qulubuhum ma'allah. Jasad mereka bersama makhluk, kalbi mereka dengan Tuhan. Kalbi jangan beri pada lain, melainkan pada dia. Jasad tak apa, itu memerlukan latihan yang kuat. Sebab kita ni bila jasad dengan makhluk, dengan hati-hati makhluk, ya, sebab tak kuat. Sebab kena zikir dia juga banyak sampai peringkat dia tak mungkin murakabah dia dengan Tuhan dan musyahadah dia, bahawa dia boleh duduk taraf tu, berlazat ia dengan Tuhannya. Ya, Allah lenyapkan pandangan makhluk kepada engkau dengan apa? Tukar bin nazarillahi ilaik, dengan pandangan Allah kepada kamu. Wa ghib an ikbalihim alaik, dan lenyapkan perasaan berhadap makhluk kepada engkau, buang
gantikan bisyuhudi iqbalihi ilaika, dengan berhadap Allah Ta'ala kepada kita. Itu di antara kalam-kalam arifina billah untuk membetulkan keadaan kita, ya. Jadi sini disebut oleh Tuan Pengarang, maka adalah maksud yang dikendaki itu bahawa hendak ada bersamaan dalam puji dan tegah. Mana orang puji kita tak ada rasa pun, bahkan kita nampak tu daripada gerak daripada Ta'ala. Dan orang caci pun kita tak rasa apa, bahkan kita rasa itu adalah gerak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengajar kita, ya, bahawa dia akan jadi sempurna makrifat dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila sempurna makrifat dengan Tuhan, dia akan dapat rahsia-rahsia yang banyak, ya, yang akan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hasil daripada dia melenyapkan pandangan diri dia, ya. Yang kata mana dia melenyapkan keakuan, ya, mana ajaran melenyapkan keakuan, itu hadis Nabi terang. Ya, dalam hadis Nabi kata apa? La haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. La haula, tidak ada daya upaya, ai fil fi'lil ma'mura, pada melaku fitarkil manhiyat, dalam menolak segala mudarat maksiat, tak ada daya itu pada hakikat. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan, ai fil ma'ruf fil fi'lil ma'ruf, pada menyatakan makmurat, benda yang Tuhan suruh, tak ada kekuatan, illa billah, melainkan dengan Allah, ya. Mana kita mengerjakan taat billah, bi inayatillah, ya, bi ma'unatillah, bi riayatillah, itu semua dengan bantuan, pemeliharaan, bantuan Tuhan semua. Itu juga maksiat kita tinggal. Siapa duduk dalam taraf ini, dalam makam ni sebut hauqalah, dia duduk tepat dalam ini, maka Rasulullah janji tu, kanzul min kunuzil jannah, itu gedung daripada gedung syurga Allah Ta'ala. Maksudnya tunggu dia akan dapat futuhat, pembukaan, ma'arif, anwar, fuyudat, tu keadaan semua kut arwah ni, makanan ruh yang sangat dahsyat, dia akan dibuka. Tahqiq kita matikan depan Allah, sebab tu mutu qabla an tamut, matikan diri kamu sebelum kamu mati. Mati ini mati maknawiyah, mati dalam, bukan mati luar. Mati luar tu tercabut nyawa, habis kan. Lepas tu bila bersihkan roh dia daripada pandangan aghyar dan memancar atas dia matahari anwar, dibukakan asrar zat, ya. Fa iza kamulat tathhirur ruh, apabila sempurnalah penyucian roh seseorang minal aghyari, pada makhluk, ya, wa asyraqat alaihi sumusul anwar, dan memancar atas dia cahaya matahari nur, jawab dia kusyifat, Allah Ta'ala buka, bi asrari zat, akan rahsia zat Allah Ta'ala buka, bukan kunhi zat. Kunhi zat tak ada siapa boleh dapat, itu ditutup. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tafakkaru fi haqqillah wa la tafakkaru bi zati. Berfikirlah kamu tentang makhluk untuk mencari dalil dan mencari pendekatan dengan Tuhan. Jangan masuk memikirkan kunhi zat, tetap dibuka. Nabi yang mursal pun Tuhan tak buka hakikat diri dia yang maha dahsyat. Boleh. Wa annaru sifat, dan Tuhan bukakan segala pancaran nur sifat. Maka fagharaqat bi bahri tauhid, orang maksud ini tenggelam dalam lautan tauhid yang luas. Allazi takalla anhu al-ibarah, yang kelu lidah nak buat ibarat. Wala talhaqu isyarah, dan tidak menghubungi dia oleh isyarat. Apa dia ni? Wa huwa tauhidul khas, itulah tauhid khas, ya. Tauhid khas ialah tauhid yang dibincang dalam ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ilmu sir, ilmu ihsanuddin, banyak nama dia. Ya, kalau yang kita belajar sifat 20 yang diimamkan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, itu dipanggil tauhidul am, tauhid umum untuk membina akidah. Yang ni bukan, ini untuk membina mukasyafah, pembukaan qalbi kita terus dengan Tuhan lagi atas, ya, untuk mendekatkan. Di sini bahawa dia akan dapat rahsia kenikmatan dia dengan Tuhannya. Rugi orang yang balik dalam keadaan dia tidak dapat bernikmat, ya, bermesra, berkasih, mahabbah dengan Tuhan, ya, rugi.
sebab qalbi dia diberi 4 lain. Kita kena beri qalbi kita dengan sebab orang suruh tu. Wa qad awhallahu ila Daud alaihi salam bi falyafrahu wa bizikri falyatana'amu. Kata wahyu pada Nabi Daud alaihi salam, wahai Daud, bi dengan aku naklah kamu seronok, gembira seronok bermanja dengan Tuhan, bukan dengan makhluk. Dan maka adalah maksud yang dikehendaki itu hendak adalah bersamaan hanya dalam puji dan tegah sama je. Jangan lebih salah satu daripada kedua. Jangan lebih silap kita. Jangan lebih salah satu dari keduanya. Jangan makna dia seronok dipuji atau dia seronok ditegak. Itu ada dalam kita khauf darajat itu bersama. Jangan lebih, diseimbang berjanti. Maka apabila telah hasil kepada orang yang salik, mana orang yang berjalan, jalan mana? Ruhani, ya, bukan jalan jismani. Jismani kita tak pergi ke mana. Jasmani kita akhir perjalanan di mana kan? Jasmani akhir perjalanan dia apa? Kubur. Yang lahat tu je. Ada rohani tidak, rohani dia pergi lagi jauh daripada kita. Tempat-tempat yang hebat dia akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dia bersih dan dia suci daripada segala penyakit-penyakit, kotoran-kotoran dalam mandiri. Insya-Allah akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi apabila telah hasil kepada mereka yang salik, mana orang yang sedang berjalan, dia berangkat 2. Pertama murid, yang kedua salik, yang ketiga wasil. Apabila telah hasil kepada orang yang salik akan maqamin sabr, makam menahan diri, itu panggil sabar. Tahan nafsu kita dalam 3 peringkat. Yang pertama, tahan daripada mengerjakan mungkarat, maksiat yang mengotorkan qalbi dan kedudukan dia dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, dia tahan dalam melaksanakan perintah Tuhan, sama ada minal wajibat ataupun minal mandubat, benda yang wajib dan benda yang disunatkan. Tahan daripada muharramat, benda yang diharam. Buat sabar mengerjakan benda yang disuruh. Itu maknanya. Kemudian yang ketiga, innal masaib, ketika diuji dengan musibah, bala dan sebagainya, maka 3 sabar ni letak dia betul tempat dia, masya-Allah. Dia jadi orang yang dikasihi oleh Ta'ala. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah kasih pada orang yang sabar. Sabar mengerjakan taat 300 darajat. Sabar meninggalkan maksiat 600. Sabar daripada musibah 900. Tapi setengah ulama mengatakan yang 2 tu ada khilaf. Setengah mengatakan meninggalkan maksiat itu 900. Sebab maksiat ni sukar ditinggal. Banyak orang boleh buat taat tapi tinggal maksiat agak kurang. Dia baru lepas semayang, dia belum kadang-kadang jauh berjalan, baru sampai ke kenderaan dah dia mengumpat orang popap. Tadi dia buat taat sujud, kejap lagi mulut dia dah mengumpat orang. Mulut dia dah kata macam-macam, mata dia dah lihat macam-macam. Baru dia sujud kat Tuhan tadi. Lepas tu dah malam tadi dia menangis sebab ibadat. Sedap je. Besok pagi dah buat lah macam-macam hal. Sebab meninggalkan maksiat dipanggil tarkul ibadah. Ra'sul ibadah tarkul ma'asi. Meninggalkan maksiat itu kepala bagi ibadat. Ra'sul ibadah. Makna orang kalau tak ada kepala, betul. Kalau orang tu dipenggal kepala dia pada adat mati dia. Walaupun pada hukum akal harus tuan nak hidup tak ada kepala boleh. Tapi kalau dia tak ada kepala, biasanya mati. Bila mati kedudukan iman seseorang tadi, kekuatan dia apabila dipotong kepala dia. Apa kepala dia? Maksiat dia tak jaga. Itu jaga. 3 perkara. Sebab tu setengah ulama mengatakan meninggalkan maksiat itu lebih besar pada 900 darajat. Ada seorang saya dengar penceramah, sedap juga dia ceramah tadi. Dia buat misal, satu orang tu kan, dia menikam ekor, tu ekor. Judi lah kan. Dia kena nombol, banyak dapat 100,000.
Bila seorang tu datang, budak minta derma, dia bagi banyak lah kan, mungkin dia bagi 1,000 ke. Jadi budak tu tanya, ya, pakcik banyak bagi ni, dapat duit apa ni? Boleh patikam, dapat nombor. Tak boleh pakcik, haram, bukan dia apa engkau dia. Dia marah kawan. Ya, orang kata jangan tikam ekor ni, benda ni tak boleh pakcik, haram, berjudi. Aku judi ni kan dia apa engkau dia. Marah dia. Dan mana maksiat orang payah nak tinggal, taat dia boleh buat lagi. Boleh, dia boleh derma 1,000 tak apa je bagi. Tapi jangan bagi dia buat maksiat, melenting dia kan. Dia kata meninggalkan maksiat lebih mencabar daripada mengerjakan taat. Banyak orang boleh buat taat tapi meninggal maksiat tu sebab apa? Sangat digemari maksiat oleh nafsu kan. Jadi 3 benda tu dia sabar. Dia duduk dalam maqamus sabri serta reda. Sabar dengan reda, reda lagi tinggi kan. Makam reda lebih tinggi. Batu ulama sebut apa? At-talazzus bil balayat tahaqqukum bir ridha. At-talazzus bil balayat, bernikmat, bersedap dengan bala. Datang sakit, datang musibah, dia tak minta, jangan dia minta. Tapi bila Tuhan hantar tu sebagai ujian, dia berlazat. Sebab setengah daripada arifin, orang yang betul-betul mengenali Tuhan, bila diuji dengan bala je, apa keluar mulut dia? Alhamdulillah albasani libasal awliya. Segala puji bagimu ya Allah, engkau sarungkan aku pakaian kekasih engkau. Ada dalil mana tu? Dalam hadis Nabi sebut, inna syaddan nasi bala'anil anbiya summal amsal fal amsal man kana fihi sulban ishtadda bala'u. Orang yang paling kuat diuji coba oleh Allah di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul. Kemudian orang yang menjejaki langkah mereka, seterusnya. Dan siapa yang kuat berpegang dengan agama Allah, maka lagi kuat Tuhan akan uji dia. Jadi bila disarungkan ujian tu makna apa? Dia sedang dipakaikan pakaian kekasih Allah, maka dia bergembira dengan ujian. Ya. Contoh, satu hari dalam hadis kita sakit, berapa pahala dia? Setahun. 2 hari dia demam 2 tahun. 3 hari dia demam 70 tahun ibadat solid tuan-tuan. Kita buat ibadat ni belum tahu lagi ni, dia mai riak habis. Mai riak semua habis, terbakar oleh amal. Kosong balik. Yang ni tak solid 70 lagi. 3 hari dia demam 70 tahun yang pahala dia. Jadi dia memandangkan hadiah besar ni, dia tak terasa sakit itu. Macam orang tuan-tuan dapat gaji besar kan, dia tak sakit, kerja penat dia tak rasa. Kan? Kerja dia, ada seorang sahabat saya, dia cari minyak laut tuan, gaji dia 30,000. Ya, satu hari gaji dia 1,000 lebih. Dia penat pun tak rasa kan? Sebab apa? Gaji dia banyak. Itu makhluk punya gaji, yang ni Tuhan bagi lagi besar. Sebab tu hilang rasa penat tu bila memandangkan kurnia besar. Itu satu. Lagi tinggi, hilang segala ujian, sakit dan sebagainya apabila dia mendapat mahabbah, kasih dengan Tuhan tu lagi tinggi. Ya, itu maqamul mahabbah. Itu makam rida, dia lebih tinggi pada sabar. Dan taslim, makam menyerahkan dia terus, dia fana dengan Tuhan ni. Dia tengok bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dicempak dalam api yang luas kan, api yang diunggunkan begitu lama oleh Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam sebab dia berpangkat Khalil. Nabi Ibrahim bawa Islam, dia kena bakar tuan-tuan. Kita ini ceramah makan ikan bakar. Kadang siap tanya, dia nak ceramah kan, dia tanya pengurusi, lepas ceramah tak ada makan ikan bakar. Wah, memang manja je. Banyak cantik muka dia. Dia ceramah betul nak makan ikan bakar. Mula dia ceramah masuk sini, keluar sini. Ya, arif billah, dia bercakap dengan Tuhan. Dia bergerak, dia bercakap, dia nampak semua daripada iradah Tuhan, semua daripada gerak Allah Ta'ala. Dia karam dengan Tuhan, bukan karam dengan perut dia. Sebab tu cakap dia kadang sepatah. Wali-wali dan kadang cakap pesan kat kita sepatah dua, kita ingat sampai mati pesanan. Sebab apa? Dia keluar daripada qalbi dia, bukan dia keluar daripada lisan mulut dia. Itu hebat-hebat. Nak cari para wali yang payah kan? Wali nikah banyak. Jadi makam taslim, bila Nabi Ibrahim mereka dia cempak dalam api tu ya, tengah-tengah api tu jatuh. Datang Jibril alaihissalam. Ya, sebab Jibril ada 600 sayap. Dia kalau buka satu sayap, dia nur, dia satu dunia ni penuh tutup. Kalau setakat api Namrud dia ada, dia tepuk tadi.
Ya, dia kata alaka hajah ya Ibrahim, kau tak ada hajat ke Ibrahim? Mana apa Jibril nak tolong ni kan? Apa jawab Nabi Ibrahim? Ni makam taslim tadi. Fa amma ila Allah fa bala wa amma ilaika falah. Pada Allah aku ada hajat wahai Jibril, tapi pada engkau aku tak ada hajat. Ya, tengok hebat tak hebat tuan ni. Pada engkau aku tak ada hajat Jibril, aku berhajat ni dengan Allah Ta'ala. Jawapan yang paling tepat. Yang kedua, Jibril pun kata sal. Kalau begitu mohonlah pada Tuhan. Betul lah tu jawapan tu. Apa dia jawab? Ani taslim. Ilmuhu bihali yakfi min suali. Tuhan dah tahu aku dalam api, siapa hantar? Dia hantar. Ya, tak payah aku minta, bukan dia tak tahu. Itu maka mutaslim, tinggi tu. Apa? Bila siqah qalbi dia dan bersihnya jiwa dia dan dikenal Tuhan dengan sebenar kenal, dia duduk dalam makam tu. Taslim, dia senyap dia tadi. Kan ada pula kata buat tak berdoa ni bercanggah dengan Quran. Itu Nabi Ibrahim Khalil, pancalang orang tadi. Satu orang ulama hadis besar ni. Di Quran ni datang dengan tasyri' dan tahqiq. Dia kena tahu, dan Quran ni datang dua, syariat wal haqiqah. Sehingga syariat Tuhan suruh apa dia? Ud'uni astajib lakum. Minta oleh kamu saya berkenan. Itu maqamul syariah. Yang tadi maqamul taslim, maqamul haqiqah. Semua ada tu dalam Islam, lengkap semua ada dan Rasulullah SAW ajar kita semua. Habis tu seorang ulama hadis yang terbesar, kalau mengajar dia tahu, Sultan Muhaddisin, dia apa? Syekh Abdullah Al-Mubarak. Dia kata apa? Aku telah meninggalkan mengangkat tangan berdoa selama 50 tahun. 50 tahun aku tak angkat lagi tangan aku dah. Iktifaan bima fil azal, sebab aku dah cukup apa yang telah siap pada azali, semua dah siap dah. Pandang tu dia. Itu makam dia panggil taslim. Adapun Nabi Ibrahim pula ketika dihijir Ismail, dia berdoa panjang lebar. Itu makamul ubudiyah. Dia ada peringkat-peringkat dan dia tak sama. Habis itu. Maka hendaklah ia kepada makamil fana. Bila tadi sudah kuat, mantap, sabar, taslim, ya, maka pindah. Maka irtihal dia, pindahlah ia kepada makamil fana. Dan makam fana itu ia telah dikendaki berdiri pada hak rububiyah. Mana dia duduk betul dalam memandang pentadbiran Allah Ta'ala Ar-Rabb. Alhamdulillahi Rabb Rabbil Alamin. Itu tauhid Ar-Rububiyah. Mana apa? Rabb, dia yang mengawal, dia yang menjaga, dia yang mengurus segala-gala. Minallah. Kullum min indillah. Semua datang daripada Ta'ala. Maka rohani dia duduk dalam keadaan tu. Fana apa mana? Anta berdua azamatillah. Tersenlah kalbi dia, dipancarkan nur oleh Ta'ala. Apa nur dia? Cahaya dia, ya? Azamah, memandang kebesaran, keagungan Tuhan yang sangat dahsyat. Ya, kelazatan di memandang tadi memfana. Apa fana? Mana lebur. Lebur yang lain hilang. Bila hilang yang lain, di situ dia akan mula masuk dalam tauhidul khas. As-sayru fillahi la yakunu illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan, kata Arifin, dia tak akan mula melainkan kau matikan dulu. Kau matikan pandangan makhluk, betul buka. Ya, mati baru bertemu. Kan? Waktu Nabi Ibrahim juga dia kena segegar dengan Allah Ta'ala, kan? Yang cerita yang masyhur. Bila malaikat apa? Israel nak ambil nyawa dia, dia acah malaikat. Ada kekasih nak ambil nyawa kekasih. Malaikat untuk peranjat. Malaikat maut sound balik menghadap Tuhan dengan cara yang layak dengan kebesaran Tuhan yang laisa kamisli syai'. Ya Allah, Ibrahim kata sedemikian. Ya, ada kekasih nak ambil nyawa kasih. Allah Ta'ala kata kau pergi jawab dengan baik. Kalau bahasa kita lah, ya, kau pergi jawab balik. Ini pukul TKO tuan bagi. Kau cakap dengan baik, ada kekasih tak nak jumpa kekasih. Habis kan. Baru nak jumpa kena apa? Maut. Ya, bila Nabi Ibrahim cerita begitu, apa jawab Nabi Ibrahim? Sekarang juga engkau ambil nyawa aku. Sekarang, jangan tangguh-tangguh lagi. Terus diambil nyawa. Maksud dia apa? Ya, matikan yang sini baru dibuka. Selagi kita tak tutup dengan yang ni, dia tak buka. Dia tutup, dia kata bila ditutup baru terbuka, bila dipadam baru menyala. Faham tu? Bila kita padam pandangan dengan makhluk, baru menyala terang makrifat kita dengan Allah Ta'ala. Kita tutup perasaan dengan makhluk, ya, baru dibuka nur makrifat kita dengan Tuhan.
Selagi kita menghadap dia tak. Sebab dia kata fa iza kamulat tathiru ruh minal aghyar. Bila sempurna tathir, kamu sucikan ruh kamu tadi daripada memandang makhluk, baru dibuka. Itu rahsia ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu penyucian pertama. Cucian daripada dosa maksiat, penyucian daripada kelalaian, penyucian daripada syuur qalbi kita. Sebab tu Rasulullah SAW nak berjumpa dengan Tuhan Isra Mi'raj, apa yang pertama? Langkah pertama, operate dulu dan belah. Cuci dulu. Dah bersih, masuk bekalan di iman dan sebagainya, barulah dipimpin oleh Jibril. Sebenarnya kan berjalan Tuhan kena ada mursyid yang memimpin. Walaupun hakikat Rasul lebih afdal daripada Jibril alaihi salam. Tanda di mana? Di Sidratul Muntaha. Bila sampai Sidratul Muntaha, Jibril tak boleh masuk. Alam nur. Kalau aku masuk, terbakar aku ya Rasulullah. Rasulullah pergi sendiri. Itu menandakan Rasul tu nur. Allah Karim. Maka hendaklah, ya, maka pindahlah ia kepada makamil fana. Makamil fana mana ru'yatullahi bila khalqin. Qalbi dia memandang tak ada makhluk itu, senyap dia dengan Tuhan itu. Dan makam fana itu ialah dikendaki berdiri pada hak rububiyah, ya. Kun bi awsafi rububiyah muta'allikan, belakangnya diwatan. Wa bi awsafi ubudiyah mutahaqqiqan. Kun, menjadikan diri kamu bi awsafi rububiyah, dengan memandang murakabah musyahadah akan sifat ketuhanan, keagungan Tuhan, ya, muta'alliqan, sentiasa bergantung. Kalbi kita bergantung dengan dia tak putus memandang sifat ketuhanan, pentadbiran yang maha dahsyat. Wa bi awsafil ubudiyah, dan menterjemahkan sifat kehambaan kita mutahaqqiqan, mantap. Zahir kita menterjemahkan kehambaan kemas, rohani kita memandang akan kehebatan pentadbiran Tuhan. Dan setiap saat baru dia akan masuk lain tu, dia akan dibukakan lebih terang oleh Ta'ala. Dan hak maula, hak Tuhan atas hamba itu, bahawa hamba itu dalam muradnya. Allah Ta'ala nak kita ni sentiasa memandang kita dalam kehendak dia, ya, bukan kita melayan kehendak kita, bukan. Sebab dia kata iza kharajta anka faqat wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau, maka engkau sampai kepada Tuhan engkau. Itu dia, ya. Iza kharajta anka faqat wasalta ila Allah. Itulah makam hauqalah. Kalau keluar daripada diri, mana kita keluar daripada memandang qalbi ini, terus kita memandang akan haul kita dengan memandang haulillah. Matikan kuwah makhluk dalam memandang kuwatillah. Matikan iradat makhluk dalam memandang iradatillah. Matikan kudrah, iradah, ilmu, ma'ani makhluk dalam memandang sifat ma'ani Allah Ta'ala. Dan akhirnya matikan memandang kewujudan makhluk dengan memandang kewujudan Allah. Kita boleh dipanggil tauhid yang khas. Apa makna tauhid? Mengesakan. Sebagaimana kita mengesakan, meyakin esa ketuhanan dalam milik Allah, begitu juga kita esakan merasakan kewujudan sebenar ialah kewujudan dia. Yang lain ni bayangan dia, ya. Sebab tu dalam lagu sufi kita kata, wujudku bayanganmu. Wujud semua makhluk ni ialah membayangi kewujudan Tuhan, ya. Apa makna membayangi? Bayang-bayang bukan. Bayang-bayang ni dipanggil dan. Adapun Tuhan itu dipanggil madlun. Kita berjalan dan nampak bayang. Bayang tu dipanggil dalil yang menunjuk adanya Tuhan dia. Tuhan bayang kita lah. Itu maksudnya, ya. Kalau kita berjalan kan, kita nampak bayang orang jauh dan siapa dia ni. Bermakna kita yakin ada orang. Bayang dah nampak bukan, ya. Bila sampai dekat dia nampak, Tuhan rupanya. Bila nampak Tuhan, nama Tuhan tu Muhammad ke Ahmad ke apa nama dia kan, ketika itu apa, bayang dipandang lagi tak kan? Tak pandang lah. Faham ni? Kita tengok bayang dekat nako rumah kita kan, bayang orang nak siapa orang. Tiba kat pintu dia beri salam, kita membuka aja, Waalaikumsalam, Masya Allah, Tuhan rupanya. Bila dia nampak Tuhan, dia pandang bayang lagi kan? Pandang tak? Tak ada lah Tuhan, jangan pandang bayang. Kau kata, kau apa pula aku depan kau, kau pandang bayang aku. Faham tu?
Faham tu? Masih jauh dipandang bayang. Bila terbuka dia tak nampak bayang tu. Faham ya? Ini panggil fana. Semasa kita membina dalil, mana dalil Allah Ta'ala ada, baharu alam. Mana dalil kidam, baharu alam. Satu dalil dia. Kalau ayat Quran banyaklah. Kita guna kul huwallahu ahad boleh. Surah Ikhlas tu cukup 20 sifat boleh guna kat itu. Itu makna dalil. Bermakna dalil dia belum terang. Dia sekadar yakin, membina akidah. Yakin ada orang tu bayang dia ada. Tapi bila dia nampak tuan bayang, dia tak nampak dalil. Dia muka syafah, pum. Dibuka di pintu sap, nampak tuan, dia tak mana bayang. Faham ni? Begitulah qalbi insan. Bila dia tajali, dia buka dia nur makrifat dengan tuan, pum. Dia tak nampak lagi bayang. Makhluk tak nampak. Itu dia kata tadi, lenyap, fana. Mana dalam qalbi, jasad macam biasa dan jasad nampak macam biasa. Ni dalam, kita tak pakai luar. Dalam makrifat satu buah kitab semua dibincang qalbi. Sebab situ kalau cantik semua cantik. Inna fi jasadi bani Adam mudghah iza saluhat sair jasadukul wa iza fasadat sair jasadukul ala wahyal qalb. Dalam jasad anak Adam dia seketul daging. Bila dia baik settle semua baik. Bila dia rosak semua rosak. Sebab kita fokuskan ilmu qalbi, ilmu dalam. Dia kalau cantik semua dia cantik. Kalau dia rosak semua rosak. Dan cantiknya dia bila dia kekal makrifat dia dengan Allah Ta'ala. Bila dapat makrifat, bila dipadamkan pandangan qalbi dia, bukan pandangan luar. Sebab luar nampaknya biasa nampaknya. Al-basar la yara illa al-haq wal basira la tara illa al-haq. Pandangan mata luar dia tak nampak melainkan makhluk. Yang dalam tak dia nampak Tuhan. Apa makna nampak Tuhan? Bukan nampak macam ni. Nampak dia mana muraqabah dan musyahadah yang ditunjuk dalam hadis sahih, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yara. Tu dia. Habis tu. Itu faham ni? Mana ni? Bila terbuka pintu tak nampak bayang ni dah. Oh Tuhan. Bila Tuhan dia mana? Dia tak pandang bayang ni. Terbukanya sab dia dengan Tuhan, hilang makhluk. Selagi dia pandang makhluk, mana dia pandang dalil. Dengan Tuhan dia tak apa terang. Sebab tu ahli dalil, ahli usuluddin yang tak mencecah tauhid khas, inilah besok yang dikeluarkan daripada api neraka menuju syurga. Sebab apa? Sebab peringkat iman dia ada iman, ada akidah, tetapi dia duduk akidah di peringkat makrifat, dia sekadar dalil, mana membina pegangan. Muka syafah tak kuat. Ketika itu hati dia tak kuat dengan Tuhan. Dia yakin Tuhan ada, tapi dia tak perasan Tuhan ada. Dia yakin Tuhan melihat, tapi dia tak perasan Tuhan melihat. Beza kan? Kita yakinkan Tuhan ada, tapi kenapa dia buat maksiat? Kenapa dia buat maksiat? Sebab dia tak perasan. Dia yakin Allah Ta'ala mawujud, dia yakin Tuhan melihat, tapi dia tak perasan Tuhan melihat. Kalau dia perasan Tuhan melihat, dia tak akan buat maksiat. Bila perasanan syuur qalbi dengan Tuhan, nur dia terpancar dalam hati, dia tak akan buat maksiat. Sebab tu dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah kata apa? La yazni zani wa huwa mu'min. Tidak akan berzina orang yang berzina tu ketika dia beriman. Apa maksud dia? Bila nur iman tu menguasai qalbi dia, dia tak akan buat benda maksiat. Kecuali bila nur tu malah dia buat, dia dah tak terang jalan tu. Sebab apa? Sebab nur iman ahli sunnah wal jamaah, al-iman yazid wa yanqus, dia bertambah dan dia boleh kurang. Ziyadatul ibadat tadullu ala ziyadatul iman. Bertambah ibadat menandakan tambah iman. Mafhum mukhalafah sebaliknya, kalau ibadat kurang, iman dia susut, kurang, dia malap. Bila malap berjalan, bahaya. Kita buat kereta tapi malap lampu silap, boom, melanggar lubang. Tapi kalau lampu dah terang, sedap. Kita boleh senang bawa dengan baik. Panduan memandu tu cantik. Sebab penting kita memberikan top up sentiasa tu.
ya, dengan zikrullah yang banyak, murakabah, musyahadah dan seterusnya, supaya apa? Iman kita tu mantap, sehingga setiap saat dia dengan Tuhannya. Afdalul iman, kata baginda sallam, iman yang paling afdal apa? Anta'lamallah haitsuma kunta, kamu sedar akan Allah di mana saja kamu berada. Tahu lain dan rasa lain, sedar tu dia rasa. Kita tahu bahawa durian yang sedap, tapi tanya dah pernah makan belum, lain. Kalau tanya orang dah makan dan sebut meleleh liu gitu. Dia pernah makan, dia sebut dia meleleh sebab dia dah pernah rasa. Sebab iman dengan zauq, rasa dia lain. Iza zukirallahu wajilat qulubuhum, dia sebut nama Tuhan, tak ada rasa. Apa sentuhan kalbi dia? Jalalullah, jamalullah, dia akan rasa. Ya, bila dia rasa, bila tidak ada hijab. Ya. Lampu tuan-tuan kita pentit, tap pum dia menyala tu. Sebab apa? Dekat suis tu cantik, baru ganti. Tapi bila kita tekan-tekan suis, tak menyala lampu. Yang lain menyala, yang ni tak menyala. Buka, dah ada karat dalam tu. Dia tak boleh connect tuan. Ada hijab, karat dah tutup, dia tak boleh join. Pump, kita tekan suis dia, dah kena ganti suis lain. Mana tak boleh pakai tu. Yang dia tak ada join. Dia sak, dia menyala. Dia sebut dia sak sebab apa? Cantik, bersih, tidak ada gangguan kalbi. Tapi kalau ada, artinya dia tekan jalan tadi. Habis tu. Allah Karim. Jadi Allah nakkan kita duduk dalam murad, duduk dalam kendak dia, ya. Sebab kita man arafallah kala lisan, siapa kenal Tuhan no comment. Apa yang Tuhan buat dia cantik, dia pandang. Ya, dia tak ada iktirat, tak ada membangkang keputusan Tuhan. Dan terlebih tinggi pada makam itu kerana bahawasanya orang yang sadiq, selagi ada serta wujudnya pada halnya menuntut kepada Allah Ta'ala, orang yang dikendakinya bagi nafsunya daripada menuntut hampir dan kemuliaan daripada dunia dan akhirat, maka itulah murid. Dia berjalan selagi ada dia nakkan balasan. Dia buat ibadat, nakkan fadilat ni, itu bukan murid, itu dia panggil murad, itu murid. Murid orang masih nampak lagi iradat dia. Kalau murad tak, sebab murad orang yang telah ditarik. Ya, murad mana orang yang dikendaki. Murid orang yang menghendaki, dia lain. Kalau murad ni Tuhan dah tarik, orang dijazbah, ditarik ke Tuhan. Sebab tu dia tak nak benda lain, dia nak Tuhan ni. Ya, macam budak kan dengan orang dewasa, dia tak sama. Ya, orang dewasa dia buat kerja untuk bapak dia, nak apa? Dia tarik kasih dengan Tuhan dan Tuhan. Tapi kalau budak, ya, dia mak bapak dia suruh dia buat kerja, dia nak apa? Dia nak upah. Ya, orang dewasa dia kalau buat kerja dengan ibu bapak, dia tak minta upah. Dia nak apa? Redha dan kasih sayang ibu bapak dia. Itu orang dewasa. Ya, kalau minta upah ni budak-budak hari ni, jam 4, jam 5, jam 3 pergi kedai minta upah, laju dia pergi kedai. Begitulah dia. Itu bahasa apa? Tufuliyah. Bila dapat dia seronok. Ya, mana dia seronok dengan benda, kita nak seronok dengan Tuhan dia, itu lagi besar. Itu maksudnya. Habis tu. Maknanya orang tu masih ada kendak nafsu dalam dia. Dan kanak-kanak, mereka itu panggil apa? Kanak-kanak mana tufuliyah. Ya, kebudak-budakan. Orang dewasa tak, dia lain. Dewasa makrifat dia karam dengan Tuhan dia, seronok dengan bermanja dan memesra dengan Tuhan pemilik sekalian alam, wallahu ta'ala. Ya. Kalau orang belum mampu matang, dia buat ibadat, nakkan syurga, nakkan nikmat. Ya. Nikmat tu makhluk lagi, mana besar makhluk dengan Tuhan. Itu. Habis salah tak? Tidak, tapi peringkat tak sama. Sebab semua tu Nabi ajar semua tu. Ya, Rasulullah ajar semua lapisan. Sebab Rasulullah SAW dia berdepan dengan semua lapisan, daripada bawah sampai ke atas. Ya, Tuhan. Dan satu lagi, maka orang yang telah siddiq dalam ubudiyah kehambaan, tiada memandang ia dalam tiap-tiap geraknya dan diamnya, melainkan yang esa jua. Wallahu a'lam. Mana orang yang telah sidqun, dia sidik lebih tinggi daripada makamul ikhlas dan kata Syekh Ali, yang guru bagi Syekh Abdul Wahab Asy'arani, la yablughul murid maqaman sidq hatta yazida fi ta'zimi amrillah fa yaf'alul mandub ka'annahu al-wajib wa yajtanibul makruh ka'annahu al-haram wa yajtanibul haram ka'annahu al-kufr.
Seseorang tidak jejak makam siddiq sehinggalah dia membesarkan arahan Allah, sehingga dia buat yang sunat tu macam wajib. Dijauhkan makruh macam takut benda haram. Dijauhkan benda haram macam ditakut jatuh dalam kekufuran. Baru dia duduk makam siddiq. Makna apa? Lampau dia menjaga sangat urusan dia dengan Allah, berhati-hati, maka dia dapat duduk dalam makam siddiq. Ya, itu dia. Dia tidak dikatakan jujur dalam ubudiyah sehingga dia tidak memandang dalam tiap-tiap gerak dan diam dia, melainkan ia besa. Semua gerak-geri dia nampak minallah. Itu disyarat dalam ayat itu, wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha ramah. Bukan engkau yang melontar ya Muhammad, pada hakikat yang melontar ialah Allah Taala. Ya, itu isyarat maknanya. Ayat menunjukkan kepada kita. Sebab tu tuan-tuan, kalau tadi azan subuh kan, ketika Bilal melaungkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, tuan-tuan jawab apa? Tuan-tuan jawab apa? Insya-Allah. La haula wala quwata illa billah. Saya ada dengar satu masjid saya pergi semayang, seorang duduk sebelah. Bila orang kata hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, insya-Allah, insya-Allah. Alamak ai, ni mana pula lain tu? Yang lain mana pula ni kata ni kan. Jawab insya-Allah, dia pakai otak dia. Ya. Orang panggil mari semayang, habis kita kata tak ada daya upaya. Oh, kerja dunia ada daya upaya, nak semayang tak ada daya upaya. Kita jawablah insya-Allah, betul. Wah, berat ni dia. Ini pakai agama pakai otak dan kita lafaz la haula wala quwata illa billah tu sabit dalam hadis Bukhari, Sahih Muslim semua. Rasulullah ajar kita jawab. Apa maksud dia? Inilah benda ni. Ni benda dia, dan yang akhir ni benda dia. Mana kita datang semayang tadi dalam keadaan kita nampak semua gerak dari dia. Kita ibadat, kita semayang, kita qiyam, rokok, sujud sampai salam, semua tu ialah gerak minallah, bukan dari kita. Barulah bersih. Kalau kita rasa kita je, habislah. Kita rasa kita je kan, syaitan cocok. Wah, hebat engkau, wah, handal engkau. Datang riak, ujub, semua habis sebagai. Matikan dulu. La haula wala quwata illa billah. Mana kita pergi semayang dalam keadaan kita sedar ini bukan haul, bukan bijak, bukan pandai, bukan hebat kita. Semua inayah, bantuan, kurnia dari Allah Ta'ala. Baru dia cantik, baru dia bersih. Jadi lapas la haula wala quwata illa billah, itu maknanya memandang, membuangkan keakuan. Ya, bila kita buangkan ananiah, baru dibuka jalan kepada Allah Ta'ala. Baru dia akan sampai makna semayang betul. Apa semayang kan? As-salah mi'rajul mu'min, ialah mi'raj rohani seorang kepada Allah Ta'ala. Ya, itu apabila itu. Kemudian iza waqa'a minka zambun wala yakunu sababan ya liya'sika min husul istiqamah. Ini nak top up lagi cantik. Mata akan datang hebat ni. Bila seorang jatuh maksiat, jangan dia putus asa. Ya, jangan dia putus asa. Bahkan dia rasa ini mungkin maksiat akhir untukku, akan dia rasa gitu. Ini akan dibahas akan datang. Ya, bila kita jatuh pada maksiat, terbuat dosa, kita rasa ini mungkin dosa akhir bagiku. Lepas ni mungkin kita taubat, dan mungkin lepas taubat kita balik menghadap Allah. Itu cara maknanya supaya apa? Sentiasa kita ada harap kuat dengan Allah Ta'ala. Jangan putus asa bila tersilap dalam melakukan kesilapan itu maknanya. Kemudian iza waqa'a minka zam fala yakun sababan liya'sik ila akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma ufir lana wa fa inna khaira kullahu biyadu anta bina Allahumma haqqiqna bihaqaiqil ahli qurbi wasluk bina ya Allah masalikal ahli jazab bijaya bibika sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah subhanakallahumma Allah karim.